Tiga pelajar pusat seorang wanita ditikam berdasarkan rakaman kamera litar kejadian samun oleh jirannya di sebelah kawasan termasuk Baru-baru ini, Malaysia digemparkan dengan berita seorang wanita hamil yang koma akibat dibelasah oleh suaminya sendiri. Bangsa yang berusia 43 tahun dilaporkan mengalami kecederaan parah dengan tengkorak kepalanya terpaksa dibuang akibat pendarahan. Selain rahang, tulang belakang serta rusuk retak dipercayai dipukul oleh suaminya. Kejadian ini dipercayai berlaku semasa mangsa berada di rumahnya di sebuah pangsa puri Delaking. Adik mangsa yang dikenali sebagai Fazariah mendakwa kakaknya telah dimasukkan ke ICU Hospital Sultanah Aminah pada 4 Mei tahun lalu selepas dihantar suaminya yang berusia 38 tahun. Fazariah yang bergegas ke HSA berkata dia bagaimanapun terkejut apabila mendapati kepala dan badan kakaknya dipenuhi dengan wayar dan sedang bertarung nyawa di ICU dalam keadaan tidak sedarkan diri. Menurut adik mangsa, tengkorak kepala kakaknya terpaksa dibuang bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih teruk disebabkan berlakunya pendarahan pada otak. Walau bagaimanapun mangsa kini telah sedarkan diri dan selamat melahirkan bayi di dalam kandungannya. Mangsa kini juga telah dilaporkan berada di bawah jagaan keluarganya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mesri Zati di Samsudin menggunakan medik D2020-9623. Istilah kekerasan rumah tangga boleh ditakrifkan melalui tindakan kekerasan atau kelakuan yang menyalahi undang-undang di rumah seharian. Kategori keganasan rumah tangga termasuk memukul isteri, penderaan kanak-kanak, penderaan warga tua, rogol perkahwinan, rogol dan pencabulan kanak-kanak. Secara amnya, kes keganasan rumah tangga ini tidak semestinya berlaku dalam golongan berpendapatan rendah dan orang berpendidikan rendah, tetapi sebaliknya ia juga lebih banyak berlaku dalam kalangan golongan berpendapatan tinggi, golongan pertengahan serta golongan atasan yang memiliki pendidikan tinggi. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat beberapa faktor kelasiman keganasan rumah tangga. Antaranya ialah faktor ekonomi yang merangkumi masalah kewangan. Selain itu, masalah psikologi dan kesihatan, masalah latar belakang sosial dan pengaruh persekitaran dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azli binti Abdul Manas, bernombor matrik D2020096226. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang kesan-kesan keganasan rumah tangga kepada diri mangsa, kepada mental dan juga kepada kanak-kanak. Baiklah, yang pertama sekali adalah kesan kepada diri mangsa. Kesan kepada diri mangsa merangkumi kesan luka, lebam, patah tulang yang boleh menyebabkan kecacatan yang kekal dan juga kematian yang disebabkan oleh dipukul dengan benda tajam ataupun diterajang oleh pasangan. Yang kedua adalah kesan kepada mental ataupun psikologi mangsa. Kebanyakan wanita yang didera akan mengalami tekanan, ketakutan dan juga cemas berbanding dengan wanita yang tidak didera. Mereka juga cenderung untuk membunuh diri dan mencederakan diri sendiri. Akhir sekali adalah kesan kepada kanak-kanak. Kebiasaannya, kanak-kanak ini kurang kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Oleh sebab itu, mereka akan cenderung untuk mencederakan diri sendiri ataupun membunuh diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mereka juga cenderung untuk menunjukkan perasaan mereka dengan cara membuli orang lain, menagih dadah, menghisap rokok dan sebagainya yang akan meningkatkan kes jenayah di Malaysia. Seterusnya adalah langkah untuk mengatasi masalah keganasan rumah tangga. Jika keganasan rumah tangga tidak berada di tahap yang serius, anda boleh mengenal pasti punca berlakunya keganasan rumah tangga. Yang kedua, cuba berbincang dengan pasangan anda agar tidak berlaku lagi masalah tersebut. Langkah yang ketiga, dapatkan bantuan orang ketiga di kalangan kedua-dua keluarga anda. Dan yang terakhir, hubungi Jabatan Pembangunan Wanita di talian Nur 15999 atau pejabat JKM terdekat atau Paksi Jim atau NGO wanita di sekitar anda. Jika keganasan di tahap yang serius dan mencederakan, langkah pertama anda mesti dapatkan rawatan doktor, pergi ke OSCC iaitu Pusat Krisis Sehenti dan Bersepadu. Seterusnya, laporkan kepada pihak polis.
laporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan perintah perlindungan dan interim iaitu IPO atau perintah perlindungan iaitu PO. Jika anda telah membuat keputusan untuk bercerai, failkan penceraian anda di mahkamah yang terdekat. Yang terakhir, saya ingin memberi pesanan kepada masyarakat di luar sana mengenai keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga merupakan satu jenayah yang boleh mengakibatkan keluarga menjadi porak-poranda. Masalah ini perlu dibenteras supaya ia tidak menular dan bertambah teruk. Oleh itu, saya ingin memberikan beberapa pesanan kepada diri dan juga kepada orang lain. Antaranya ialah setiap pasangan mestilah mempunyai usaha untuk menjalani kehidupan yang harmoni dan memupuk kasih sayang dalam kalangan keluarga. Yang kedua, setiap pasangan perlu menerima kekuatan dan kekurangan pasangan mereka dan sama-sama memperbaiki kekurangan tersebut. Yang ketiga pula, setiap pasangan wajib berbincang tentang masalah yang dihadapi dan mencari penyelesaian secara harmoni. Seterusnya, setiap pasangan juga perlu tahu dan menunaikan tanggungjawab mereka dengan betul. Yang kelima, setiap pasangan perlu mengetahui hak-hak mereka dari sudut agama dan perundangan